Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa alihi wa ashabihi al-kiram, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa walidihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila ruhi sahibi hadzal kitab syai'un lillahi wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma iftah qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina bi fadlika afdala ma tu'ti 'ibadakas salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال الإمام الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي رحمه الله تعالى: فصل: يكره شديد السخونة وشديد البرودة والمشمس في جهة حارة في إناء منطبع في بدن دون ثوب وتزول بالتبريد. قال رحمه الله تعالى: faslun, ini satu fasal, ay fil ma'il makruhi, pada menyatakan air makruh. Kita masih lagi dalam permulaan kitabut taharah ataupun babut taharah. Perbincangan yang lalu kita membincangkan tentang air yang mutaghayyir, air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Dengan perbincangan yang lepas lah, sama ada dia berubah ataupun tidak, sama ada dia menghilangkan nama air ataupun tidak. Ini masuk dalam pembahagian air yang lain pula, iaitu air yang makruh digunakan. Qala rahimahullahu ta'ala: yukrahu syadidus sukhunah wa syadidul burudah. Dimakruhkan akan sebagai makruh tanzih syadidus sukhunah, akan yang bersangatan panas, wa syadidul burudah, dan yang bersangatan sejuk. Makruh menggunakan air untuk bertaharah, sama ada menghilangkan najis ataupun mengangkat hadas, menggunakan air yang sangat panas ataupun air yang sangat sejuk. Maka makruh di sini makruh pada penggunaannya, makruh fil isti'mal, bukan makruh pada diri air. Dengan makna air itu sah digunakan untuk taharah, dia boleh digunakan untuk mengangkat hadas, dia boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Maksudnya dia bukan makruh pada diri air. Diri air kekal dengan hukum tahir mutahhir. Diri air kekal dengan hukum suci lagi menyucikan. Cumanya makruh penggunaannya. Makruh penggunaannya. Maksudnya makruhnya ni makruh yang aridi, makruh yang baru datang, makruh dengan qaid yang khusus. Dan dia bukan kekal dengan hukum makruh sampai bila-bila lah, sebab tu dia letakkan sifat, iaitu makruh air syadidus sukhunah, yang sangat panas, wa syadidul burudah, dan air yang sangat sejuk.
Makruh itu kalau dilihat dalam syarahan-syarahan ulama ada dua sebab. Yang pertama lita'allum bih, kerana dia menyakitkan diri. Dia menyakitkan diri, sangat panas dan dia sangat sejuk. Sebab yang kedua ialah liman'il isbagh, kerana dia menghalang meratai air tersebut. Kita kurang ataupun tidak mampu untuk meratakan air dengan sempurna sebab terlalu panas dan terlalu sejuk. Ni kait pada kata hukum makruhnya lah, bila mana air tu sangat panas dan air tu sangat sejuk. Ada ketikanya air yang syadidus sukhunah dan air yang syadidul burudah ini wajib digunakan juga. Ada ketikanya. Sebab makruh tu makruh yang aridi, jadi dia menerima hukum-hukum yang lain kalau kena gaya. Jadi ketika mana wajib menggunakan air yang sangat panas dan air yang sejuk ni, ketika mana tak ada yang lain dan waktu telah sempit. Sekira-kira kalau kita gagah tunggu lagi, sama ada nak tunggu dia bagi sejuk ke, nak tunggu air cari lain ke, boleh menyebabkan keluar sembahyang daripada waktunya yang asal. Maka ketika tu wajib guna, sebab makruh tu makruh yang aridi. Maka ketika wajib guna tu, hilanglah makruh yang aridi tu, dia berubah menjadi hukum wajib yang aridi. Sebab ayat tak ada, satu. Dan yang kedua, bersama dengan waktu yang hampir habis. Kira-kira kalau kita sembahyang, sebahagian daripada juzuk sembahyang kita berada di luar waktunya yang asal. Kalau kita kata sembahyang 4 rakaat ni, contohnya 5 minit lah, 5 minit. Kalau gagah duk tunggu bagi sejuk lagi 2 minit, salam kita di luar waktu contohnya, maka tak dapat tidak kena guna ayat tu, sebab dia tidak menghalang kesahihan ataupun sahnya taharah dengan air tersebut. Cuma dia sangat panas dan sangat sejuk. Nak tunggu dia sejuk pun, nak tunggu dia sejuk daripada kepanasan pun boleh menyebabkan hilang habis waktu. Nak tunggu dia normal daripada paras sejuk dia pun boleh menghilangkan sebahagian juzuk solat daripada waktunya yang asal. Maka ketika tu makruh berubah jadi wajib. Maka hukum yang pertama tadi makruh bila mana dalam keadaan yang biasa dengan kait tadilah. Ada yang lain yang boleh guna, waktu yang masih panjang boleh tunggu supaya suhunya normal. Sebab penggunaan air yang bersangatan sejuk ataupun bersangatan panas, dia menyakitkan diri dan dia menghalang daripada isbaq, menghalang daripada ratanya penggunaan air pada taharah kita. Dia berubah jadi wajib menggunakan air tersebut dengan keadaannya sekadar yang mampu digunakan. Bila mana air lain tak ada, ataupun dan juga air lain tak ada, dan juga waktu itu hampir habis. Faqdil ma', faqdir yang lain, faqdi ghairihi wa dhiqil waqt, dengan dua kait tu. Tak ada ayat yang lain dan waktu yang hampir habis. Dan dia berubah menjadi hukum haram dalam beberapa keadaan, iaitu ketika mana kalau guna juga ayat tu tahaqquk, yakin ataupun berat pada sangkaan, dia boleh memudaratkan. Sama ada dengan pengalaman diri, pengetahuan diri, ataupun dengan khabar orang yang adil, khabar orang yang dipercayai dalam bab ni. Kalau guna ni boleh menyebabkan rosak anggota badan contohnya, dengan kondisi dia lah. Dia mungkin ada sakit saraf ke lagu mana ke, ataupun dia ada darah tinggi ke apa, adalah sakit-sakit dia tu. Kalau guna air yang sangat panas atau air yang sangat sejuk, boleh jadi pembuluh darah pecah, boleh jadi. Khabar orang yang adil lah, bukan kita lah, ataupun tajribah kita sendiri, kita punya pengalaman kita sendiri, ataupun kita merasakan benda itu akan berlaku. Sama ada tahaqquqil wuqu' ataupun zannil wuqu', pasti benda itu berlaku ataupun berat pada sangkaan benda itu berlaku. Pada ketika tu hukum menggunakan air yang syadidul burudah dan syadidus sukhunah hukum diharam. Maka setiap satu daripada hukum ni dia hukum yang aridi, dia bukan hukum yang zati, dia bukan hukum yang asli. Maksudnya dengan kondisi dan syarat yang tertentu dia jadi makruh. Dengan perubahan kondisi dia, perubahan syarat dan suasana dia berubah jadi wajib. Dengan keadaan-keadaan yang lain dia mungkin jadi haram. Gitu. Sunat tak ada lah, sebab hukum dia makruh. Hukum aridi dia yang pertama ialah makruh. Dia tak ada sunat lah. Itu. Baik. Ni perbincangan air secara umum. Air yang bersangatan panas dan air yang bersangatan sejuk. Makruh juga wal musyammasu, atau pada syadidus sukhunah. Maksudnya yukrahu al musyammas. Musyammas ni kalau kita tengok makna yang dimataharikan lah.
Jadi makna asal dia yang terdedah pada matahari. Kalau makna asal lah musyammas. Tapi maksud dengan musyammas ni ialah mutasyammas atas wazan mutafa'al, wazan ifti'al. Itu dengan maksud musyammas dengan makna mutasyammas. Apa makna mutasyammas? Yang berubah kerana terdedah pada matahari. Dia bukan air yang terdedah pada matahari, dia air yang berubah dengan sebab terdedah dengan matahari. Perbezaan asal pada sudut penggunaan istilah. Cuma disebut musyammas, tak ada masalah lah, sebab dia menggunakan bahasa yang lebih ringkas dan juga secara majaz. Jadi musyammas dengan makna mutasyammas, benda tular kalau merujuk kepada makna. Cuma kalau kita nak melihat daripada perbezaan, musyammas maksudnya yang terdedah pada matahari, mutasyammas yang berubah dengan sebab terdedah pada matahari. Jadi yang kita maksudkan ialah yang berubah dengan sebab terdedah pada matahari. Cuma digunakan lafaz musyammas secara lebih masyhur, tak ada masalah apa. Jadi kalau jumpa dalam kitab-kitab Arab disebut mutasyammas, jangan pelik lah. Tu istilah yang asal, mutasyammas. Cuma yang masyhurnya menggunakan musyammas, air yang dimataharikan, gitulah. Maksudnya yang terdedah pada matahari. Baik. Yukrahul musyammas, masuk pada atah tu lah. Dimakruhkan air yang musyammas, air yang berubah dengan sebab terdedah pada matahari, tapi dia ada qaid-qaid yang khusus. Dia bukan macam syadidus sukhunah dan syadidul burudah tadi. Yang ini secara khusus. Maksudnya nama ni diletakkan kerana air itu berubah kerana terdedah pada matahari. Kerana terdedah pada matahari. Walaupun dia tertutup, air duduk dalam tin ke dalam apa ke, duduk di terkena pancaran matahari, terdedah pada sinaran matahari, tapi dalam masa yang sama dia tertutup. Walaupun sebegitu, dia bukan semestinya cahaya matahari direct ke air. Tak, tapi bekas yang berisi air tu terdedah pada matahari walaupun dia tertutup. Ini satu keadaan yang khusus lah. Dia khusus daripada syadidus sukhunah dengan syadidul burudah tadi. Maka dia ada qaid-qaid dan syarat-syarat dia. Wal musyammasu ay wa yukrahul musyammasu, makruh menggunakan air yang musyammas, air yang terkesan, air yang berubah kerana terdedah kepada matahari. Makruh tu fi jihatin harratin, takluk situ. Takluk pada yukrahu. Makruh isti'mal, makruh penggunaannya fi jihatin harratin, pada arah yang panas. Maksud arah yang panas ni pada negeri yang panas. Negeri-negeri yang berhawa panas. Contoh seperti negeri yang berhawa panas ni Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya lah. Disebut dalam Imam Ibn Hajar sebut sebagai Tihamah ataupun Tuhamah. Maksud dia Hijaz lah, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Mekah, Madinah, Taif dan sekitarnya. Jadi bila sebut kata pada negeri yang panas, bukan negeri yang sejuk dan bukan negeri yang suhunya mu'tadil, sederhana. Negeri yang sejuk seperti mana disebutkan dalam kitab-kitab, seperti mana negeri Syams, negeri Syam, Syria, Lubnan dan sekitarnya, Palestin dan sekitarnya. Itu masuk dalam negeri sejuk. Maka tak wujud makna air musyammas dekat situ. Ataupun negeri yang suhunya sederhana seperti mana Mesir. Kita berasa Mesir tu panas dah tak? Ulama menyebutkan Mesir tu negeri yang mu'tadil, suhu dia sederhana, suhu dia seimbang. Maka tak wujud perbincangan air musyammas di situ. Tak wujud di situ. Perbincangan air musyammas wujud pada negeri-negeri yang panas, macam Hadramaut, macam Yaman dan sebagainya. Negeri yang panas. Air musyammas makruh digunakan pada negeri yang panas dan pada ketika dia panas lah. Fi ina'in muntabi'in, syarat dia lagi. Hal lah kalau kita yang Arabnya. Hala kaunil musyammasu kainun fi ina'in muntabi'in, yang berada dalam bekas yang ditempa. Yang berada di bekas, pada dalam bekas yang ditempa. Apa maksud yang ditempa? Maksud dia ialah sesuatu yang berubah bentuknya dengan ketukan. Dipanggil mumtaddu tahtal mitraqah. Dia dibentukkan dengan ketukan. Kita bahasa kita ni tempa lah, yang ditempa. Contohnya seperti mana besi
bekas daripada besi, bekas daripada tembaga, nuhas, hadid, besi, rasas, tembaga, rasas, timah, dan juga tin dan sebagainya lah, yang menerima tempaan. Dia ditempa air yang berada dalam bekas tu dan terdedah lagi berubah dengan sebab terkena sinaran matahari di negeri yang panas. Tu kait dia. Makruh tu penggunaan fi badanin, pada badan. Fi badanin, pada badan. Jadi air musyammas, air yang berubah dengan sebab matahari, satu, tu dia punya ciri dia. Kait dia pada negeri yang panas seperti mana Hijaz. Dua, dia berada dalam bekas yang ditempa. Tiga, dan penggunaannya pada badan. Empat. Jadi pada badan, duna saubin, tidak pada pakaian. Maksudnya kalau kena pada pakaian tak makruh. Kalau kita gunakan untuk basuh pakaian tak makruh. Kalau kita basahkan pakaian lalu dipakai kepada kita untuk menyejukkan badan contohnya, tak makruh. Yang makruh bila penggunaan secara direct kepada badan. Wa tazulu bitabridi, dan hilanglah ia makruh tu. Wa tazulu, dan hilanglah ia makruh bitabridi, dengan penyejukan. Bila mana air tu telah disejukkan, dia kembali kepada keadaan air yang asal sebelum daripada dia berubah menjadi panas dengan sebab pancaran matahari tu. Ni syarat-syarat penting dia lah. Syarat-syarat penting Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemakruhan penggunaan air musyammas pada taharah. Disebut sini 4. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain disebut 9. Syarat makruh isti'mal air musyammas 9. Disebut dah 4 lah. Satu disebut sebagai an yata'athara bihararati syams. Tadilah dia terkesan, dia berubah dengan sebab kepanasan matahari. Tu yang nama dia air musyammas tu. Tu yang maksud musyammas dengan mutasyammas. Dia berubah, dia yata'athar bihararati syams. Dia berubah, dia terkesan dengan kepanasan matahari. Syarat yang kedua, makruhnya an yasta'mala halata ta'athurihi bil hararah, digunakan pada ketika dia sedang berubah tersebut. Dia sedang panas. Dia berubah pada ketika kita gunakan dia pada ketika sedang panas. Itu merujuk kepada tazulu bil tabrid tadi. Jadi kalau kita tak guna dia ketika dia sedang panas lagu tu, kita dah sejukkan dia kembali, maka hilang makruh tu. Ni syarat yang kedua. Syarat yang ketiga an yasta'malahul hayyu. Ni yang tak disebutkan kat sini lah, sebab sini sebut badan dia. Dia digunakan oleh orang yang hidup. Ni di sisi Imam Ibn Hajar. Makruh penggunaan air musyammas hanya untuk orang yang hidup. Mafhumnya, sekiranya kita gunakan ke atas mayat tak makruh. Ni di sisi Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Khilaf bagi Imam Ramli. Imam Ramli kata penggunaan kepada orang yang hidup mahupun yang dah mati tetap makruh. Tetap makruh. Orang yang mati makruh ke tak? Orang yang hidup tu lah. Penggunaan orang yang hidup ke atas orang yang mati juga makruh. Khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Itu. Tu yang ketiga. Yang keempatnya, dia berada dalam bekas yang muntabi' tadi. Fi ina'in muntabi'in. Air tersebut terkesan semasa dia berada dalam bekas yang ditempa, selain daripada tempaan emas dan perak. Emas dan perak tidak, sebab emas dan perak tidak menghasilkan karat. Manakala bekas-bekas yang lain menghasilkan karat, maka kepanasan tu akan menyebabkan karat naik ke permukaan air, dan bila terkena kulit dan sebagainya dia menghasilkan sopak, baros. Maka tu sebab perubatan yang asalnya lah, sebab perubatan yang asal sebelum dijadikan makruh pada syarak. Jadi kalau kita tengok dalam kitab mana-mana pun dia akan sebut makruh syar'an, yukrahu syar'an. Setengah kitab tambah lagi la tibban, bukan kerana perubatan. Maksudnya bukan kerana sekadar perubatan, dia makruh pada sudut syarak. Nah itu. Syarat makruh yang kelima an yakuna fi waqti hardin. Dia makruh digunakan pada ketika musim panas. Pada ketika musim panas. Kalau ketika pada musim sejuk dah. Walaupun dia duduk terdedah pada matahari, berada di bekas yang ditempa dan sebagainya, dia tak makruh sebab penggunaannya pada musim bukan musim panas. Bukan saifi. Dia pada musim luruh, pada musim salji, musim sejuk, dan pada musim bunga tak makruh. Makruh pada penggunaan musim panas. Syarat yang kelima. Syarat yang keenam disebutkan dalam ni, iaitu digunakan pada badan, tidak pakaian.
Tidak makruh digunakan pada pakaian, makruh digunakan pada badan. Maksudnya kena secara direct pada badan kita. Kalau kita basahkan pakaian lalu kita pakai pakaian yang dibasahkan dengan air musyammas, tetap tak makruh. Tetap tak makruh. Yang ketujuhnya bahawasanya dia berada penggunaan itu pada negeri-negeri yang panas tadilah, fi jihatin harratin. Dan dengan kitab disebut an yakuna fi qutrin harin, di benua yang panas, di negeri yang panas. Maka negeri yang tidak panas daklah cerita daklah. Kita khatulistiwa dia tak panas lagu tu, dia panas lembab. Kita masuk dalam negeri yang mu'tadil. Jadi kalau kita letak besi pun, bekas besi pun di luar tu, dia tidak menghasilkan air musyammas. Cuma kalau karat-karat dia tu terpisah duk di permukaan air juga, dia tetap makruh lah. Dia tetap makruh, tapi tak dinamakan sebagai air musyammas. Maka makruh tersebut disebabkan disebabkan perubatan. Dia bukan makruh disebabkan macam makruh air yang dipanaskan dengan matahari pada negeri yang panas. Dia tak sama makruh tu, walaupun sama-sama makruh, tapi dia tak masuk dalam perbincangan air musyammas yang asal. Dia makruh dengan sebab wujudnya kemudaratan dengan penggunaan air yang tersebut. Yang ke-8 syaratnya ialah tidak ada air, wujud air yang lain. Wujud air yang lain. An la yata'ayyanul ma' bi an wujida ghairuhu. Syarat yang ke-8 bahawa ada air yang lain, maka ketika itu makruh. Andai kata tak ada air yang lain, dengan kiraan yang tadilah tak ada air yang lain, dan waktu yang ada sekiranya mencari air yang lain ataupun tunggu dia sejuk menyebabkan sebahagian daripada juzuk solat contohnya keluar daripada waktu yang asal, maka tak makruh guna ketika tu. Bahkan wajib guna untuk melangsaikan amanah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang terakhir bahawa dia tidak takut sakit dan mudarat dengan penggunaannya tu. Kalau tahakkuk sakit, confirm ataupun berat pada sangkaan dia sakit, maka hukum dia haram. Dia tidak lagi makruh. Dia naik ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu haram. Maka ni 9 syarat makruh penggunaan air musta'mal. 9 syarat makruh penggunaan air musta'mal. Sebahagian daripada ulama menazamkan syarat yang 9 ni. Boleh tengok dalam tu Taqrirat Sadidah ada syair tu, ada nazam tu. Qad karrahu musyammasan ta'athara halat at-ta'thiri li hayyin qurira in fi ina'in muntabi'in la naqdi bi waqtin hardin la bi waqtin baradi bi badadin bi baladil harri wa lam yakun muayyanan wa lam yakhshal alam. Jadi 9 syarat tu diletakkan dalam bentuk nazam dalam susunan. Boleh cari dalam Taqrirat Sadidah Habib Hasan Al-Kaf, dia bagi syair tu. Baik, maka ni makruh. Makruh ni mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tu benda yang kita kena faham juga. Berbeza dengan ikhtiar Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi berbeza dalam masalah ni, dia kata tak makruh. Imam Nawawi mengatakan tidak makruh kerana dhaif nas yang datang dalam meletakkan hukum ni. Sebab dia tak kuat hujah nas yang ada. Dia tak kuat untuk diletakkan sebagai hukum makruh. Ni pendapat Imam Nawawi lah. Dia panggil ikhtiar Imam Nawawi. Maklumlah orang yang mengaji fiqh, dia maklum ikhtiar khusus bagi seseorang a'immah, seseorang tokoh, dia bukan meriwayatkan mazhab, bahkan dia meriwayatkan pendapatnya berdasarkan kepada kajian aku, contohnya lah. Sepatutnya tak makruh. Tapi pendapat mazhab tu tak hukumnya makruh. Jadi itu pendapat Imam Nawawi yang di luar daripada mazhab Syafi'i. Orang yang mengaji isu ikhtiarat a'immah, dia fahamlah isu ni. Beza ikhtiarat dengan riwayat mazhab. Imam Nawawi sendiri meriwayatkan makruh musyammas, tapi itu meriwayatkan atas jalan mazhab. Dan dia ada ikhtiarat, dia ada pilihan dia sendiri. Hukum yang dia fatwakan sendiri berdasarkan kepada kajian dia tak makruh. Dia kata li dha'fi ma warada fi, kerana lemahnya nas yang datang dalam hukum musyammas ni. Itu dalam kajian nas lah, dalam kajian dalil. Imam Syafi'i sendiri ada menukilkan, bukan menukilkan, mengungkap dengan satu kalam yang masyhur dinukilkan lah. Imam Syafi'i kata la akrahu al-ma' al-musyammasa illa min jihati tib. Aku tidak menghukumkan makruh air musyammas melainkan daripada sudut perubatan. Maksudnya dia berkait rapat dengan sakit. Dia berkait rapat dengan penyakit yang timbul bila menggunakan air tu. Imam Syafi'i menggunakan hujah tu untuk menguatkan nas yang lemah tadi. Jadi dalam mazhab Syafi'i makruh. Dalam mazhab Syafi'i makruh.
Imam Nawawi pendapat dia sendiri kata tak. Itu pilihan dan pendapat Imam Nawawi lah. Banyaklah yang kita akan jumpa ikhtiar Imam Nawawi yang berbeza daripada riwayat mazhab. Contohnya bersugi ataupun gosok gigi selepas daripada gelincir matahari bulan puasa bagi seorang yang berpuasa. Pendapat Imam Nawawi kita tak makruh. Riwayat dalam mazhab, qaul mu'tamad dalam mazhab, selepas daripada gelincir matahari masuk zuhur, makruh mengubah bau mulut dengan sugi dan sebagainya. Sebab tu kesan orang yang puasa. Berdasarkan kepada hadis Nabi, lafa musaimi atyabu minallahi min rihil misk. Kan hadis tu. Maka mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan a'immah yang lain beristimbat daripada situ, makruh menghilangkan bau mulut orang yang puasa. Bila masa selalunya ghalib bau mulut orang puasa berubah lepas pada lohak, sebab dia dah tak makan dalam tempoh masa yang lama. Itu Imam Nawawi kata tak. Pada pendapat aku, ikhtiar aku pilih pendapat yang tak makruh. Sebab hadis tu tidak menunjukkan kepada makna makruh. Hadis tu cuma menceritakan tentang kelebihan bau orang yang berpuasa. Itu kajian Imam Nawawi sendiri lah. Kita, ulama' yang lain lah, bukan kita lah, ulama' Syafi'i yang lain, ada hujah-hujah yang lain. Contohnya menggunakan kaedah menghilangkan kesan ibadah tu hukumnya makruh. Sebab tu hukumnya makruh. Kita ada kesan ibadah pada diri kita, menghilangkan kesan ibadah tu hukumnya makruh. Sebab tu makruh mandi ketika petang bagi orang yang puasa. Dan makruh tu bertambah kuat bila mana makin hampir dengan nak maghrib. Sebab mandi menyebabkan hilang lesu. Lesu tu kesan daripada puasa. Maka kaedah menyebutkan menghilangkan asar ibadah tu hukumnya makruh. Jadi kita ada bukan kata bila ikhtiar Imam Nawawi lagu tu pendapat mazhab tak kuat dak. Mazhab kita kuat. Walaupun kita berlawan sama, bukan kita lah, ulama mazhab Syafi'i berlawan, Imam Nawawi berlawan hukum dengan ulama-ulama yang lain. Dia ada hukum yang dikata kuat di sisi dia. Ya, wajah dan juga istidlal yang kuat di sisi dia. Dalam masa yang sama mazhab Syafi'i juga memiliki hujah sokongan yang kuat. Sama dengan bab ni ya. Sama dengan bab ni. Dalam bab ni kebanyakan ulama Syafi'i menggunakan nas hadis yang ada dicampur dengan perubatan. Iaitu tahaqquk alam ataupun yakhshal alam. Kemungkinan berlakunya kesakitan dan kemudaratan dan jaminan pasti berlaku. Jadi hukum dia makruh. Sekurang-kurangnya hukum dia makruh. Dan bila yakin itu hukum dia haram. Bila yakin akan jadi lagu tu ataupun besar kemungkinan berlaku lagu tu, hukum dia haram. Imam Nawawi memilih kata tak berdasarkan kepada sandaran hadis yang lemah. Itu saja. Baik. Ni habis. Ni perbincangan sedikit tentang air-air yang makruh digunakan. 3 lah disebut sini. Air yang bersangkutan panas, air yang bersangkutan sejuk, dengan huraian hukum yang kita sebut pada awal tadi. Air musyammas dengan 9 syarat yang kita sebut lagi. Ada lagi beberapa jenis air yang makruh digunakan bila kita rujuk dalam kitab yang lebih besar. Antaranya makruh seorang laki-laki bertaharah menggunakan lebihan air taharah orang perempuan dan sebaliknya. Dia bila kita dengan adat satu kawasan Arab contohnya, kita sini jaranglah. Dia ada bekas khusus untuk berwuduk dan juga untuk bertaharah. Ceret ke timba ke apa ke. Maka bila seorang menggunakan air tersebut, laki perempuan lah contohnya, kalau kita laki perempuan digunakan air tersebut untuk berwuduk dan sebagainya, adalah lebihan dalam timba tu. Lebihan air dalam timba tu kita sebagai lelaki makruh menggunakan untuk bertaharah. Macam tu juga sebaliknya, kita guna lebihan air dalam timba tu, dia panggil air wuduk, air lebihan wuduk dan sebagainya. Wuduk dengan fathah waw, duduk dalam ceret ke, duduk dalam timba ke, duduk dalam apa, bekas khusus lah, bukan kolah tak ci kan, bekas khusus yang digunakan untuk berwuduk dan sebagainya. Lebihan air yang berada dalam tu disebut sebagai air wuduk, fathah waw. Makruh digunakan untuk yang berlainan jantina. Kalau yang menggunakan tu perempuan, lebihan air tu makruh digunakan untuk lelaki. Kalau yang berwuduk asalnya itu lelaki, makruh menggunakan lebihan tersebut oleh orang perempuan. Sebab ada khilaf pada ketidaksahihan dia. Sebagian ulama mengatakan tak sah. Jadi keluar daripada khilaf tersebut, jangan guna. Maka bila masuk dalam khilaf tersebut, hukumnya makruh. Kerana ada khilaf pada kesahihan taharah menggunakan lebihan air berlainan jantina ni. Adalah huraian ni panjang lah yang tu. Lagu tu. Makruh juga menggunakan air daripada bumi-bumi yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Contohnya bumi kaum Nabi Lut, Lut mati dan sebagainya, makruh menggunakan untuk taharah. Bumi kaum Samud, ada air dia tu
air telaga yang disihir Nabi, sekiranya ada air yang telaga yang diludah oleh Musailamatul Kadzdzab, sekiranya masih ada, dan sebagainya lah. Tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala makruh menggunakan airnya. Makruh. Itu. Macam tu juga makruh berwuduk ataupun bertaharah daripada air yang tenang. Kawasan air yang tak bergerak, yang tak bersalin airnya. Kalau tempat tu kecil lah, kalau tempat tu besar tak ada masalah apalah. Contoh macam kolah yang dibiarkan lama, air tu ada, tak bertambah tak kurang, air tu ada, cuma tak ada masuk keluar air tu, lama dibiarkan, maka makruh menggunakan air tersebut. Sebab takut air tersebut berubah dengan sebab kemasukan sesuatu yang kita tak nampak. Boleh jadi masuk dalam dia najis yang sama sifatnya dengan air yang asal dan sebagainya, berubah tapi kita tak tahu. Maka makruh menggunakan, makruh berwuduk daripada dia panggil al-ma'ur rakid, air yang tenang, air yang tidak bersalin dalam satu tempoh yang lama, makruh. Dan kalau kita lajak pergi lebih jauh tentang penggunaan air makruh, ada perbincangan ulama tentang makruh menggunakan air zam-zam. Ni air zam lah, makruh menggunakan air zam-zam untuk izalatun najasah sahaja, bukan untuk wuduk. Wuduk tak makruh, untuk berwuduk, untuk mandi tak makruh, tapi untuk izalatun najasah ada khilaf pada menggunakan air zam-zam sebagai alat untuk menghilangkan najasah, untuk membersihkan najis. Di sisi Imam Ibn Hajar mengatakan khilaful aula, Imam Khatib Syarbini dan Imam Ramli mengatakan makruh menggunakan air zam-zam untuk izalatun najasah. Jadi perbincangan air makruh ni jauh lagi lah, dia besar lagi. Cuma ini yang umum lah. Perbincangan yang lain akan disentuh dalam kitab-kitab yang lebih besar, ataupun dalam masalah-masalah yang khusus dia akan sentuh benda-benda lagu tu. Jadi untuk cari hukum makruh air ni, dia berada dalam bab-bab yang berbeza lah. Tengok dalam bab yang zam-zam, tengok dalam bab beza antara lelaki dan perempuan dan sebagainya. Ini yang umum, yang ni yang biasa je lah. Air yang bersangatan sejuk, air yang bersangatan panas, dan air musyammas pada negara yang panas. Ni yang umumnya. Kemudian bukan yang ni saja, ada lagi air-air yang lain yang dimakruhkan guna dengan keadaan yang tertentu, macam yang kita sebut tadi. Habis, selesai. Yang makruh ni mudah ya. Dia tetap tahir lagi mutahhir secara kesimpulannya. Sah menggunakannya untuk bersuci dan untuk menghilangkan najis. Cuma ada hukum makruh di situ bila mana cukup syarat makruhnya. Dan dia mungkin berubah jadi hukum yang lain, harus dan sebagainya, bila mana berubah syarat-syarat tersebut. Habis kat tu. Ada apa tak faham tentang ayat makruh ni? Nak pindah bab ni? Ada siapa tak faham tak? Air yang makruh, ada apa masalah tak? Tak ada kot. Pasal di Malaysia tak ada ayat yang musyammas ni, tak ada. Bumi Malaysia pun tak ada yang dimurkai oleh Allah, tak ada. InsyaAllah aman. Cuma dengan keadaan-keadaan tadilah. Yang zam-zam kita tak guna buat benda black-black tu, payah dapat. Lah ni nak beli sebotol yang payah lah. Ni secara normalnya kita hak Malaysia ni jaga air yang bersangatan panas dengan air yang bersangatan sejuk lah. Itu lah nak kena jaga. Hak lain kurang ni, kita kurang berdepan dengan masalah-masalah yang macam tu. Baik, masuk dalam fasal yang seterusnya, masih lagi dalam pembahagian air, tapi air yang ni masuk dalam air yang tahir ghair mutahhir. Dia lebih rendah martabatnya. Tahir ghair mutahhir, dia suci pada dirinya tapi tidak boleh digunakan untuk bertaharah, iaitu air musta'mal. Faslun. Qala rahimahullahu ta'ala la tasihhu at-taharatu bil ma'il musta'mali al-qalili fi raf'i hadatsin wala izalati najasin. Faslun, ini satu fasal, ai fil ma'il musta'mal lah, berdasarkan kepada huraian dia. Maksudnya ni tajuk cerita pasal penggunaan air musta'mal. La tasihhu at-taharatu bil ma'il musta'mali, tiada sah oleh taharah, iaitu makna taharah yang kita bincangkan sebelum ni lah, menghilangkan najis atau mengangkat hadas, au ma fi ma'nahuma au ma fi ma ala suratihima, bil ma'il musta'mali, dengan air yang musta'mal. Air yang musta'mal, translate, literal translate ya, terjemahan harfin bi harfin ya, air yang telah digunakan. Air yang telah digunakan itu terjemahan ringkas ataupun terjemahan salin bahasa daripada bahasa Arab ke bahasa kita. Makna dia yang penuh tu disebut dah al-ma'ul musta'mali,
tinggal kalimah lepas tu fi raf'i hadatsin wala izalati najasin. Tu makna musta'mal yang full, yang kemudian kita ringkaskan kepada musta'mal saja. Air yang telah digunakan musta'mal, yang telah digunakan fi raf'i hadatsin, pada mengangkat hadas, wa izalati najasin, dan menghilangkan najis. Tu makna yang sempurna bagi musta'mal. Cuma kita ringkaskan, kita sebut air musta'mal, al-ma'ul musta'mal. Jadi alif lam pada kata al-musta'mal tu kalau tak ada sambungan yang sempurna, kita takdirkan dengan alif lam iwadun anil jumlah. Kalau kita masuk dalam ilmu nahwu lah, dia alif lam iwad, ganti daripada jumlah. Alif lam iwad ada ganti daripada kalimah, ada ganti daripada huruf, ada ganti daripada mudhafun ilaih, ada ganti daripada mufrad, ada ganti daripada tarkib, ada ganti daripada jumlah. Ni ganti daripada jumlah, diganti ayat yang habis, diganti penghabisan ayatnya, maka disebutkan sebagai ma'ul musta'mal sahaja. Apa maksud ma'ul musta'mal? Allazi ustu'mila fi raf'i hadasin wa izalati najasin. Itu makna yang sempurna, yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Qala rahimahullahu ta'ala la tasihhu at-taharatu bil ma'il musta'mali al-qalili. Itu tambahan sifat dia. Dia bukan masuk dengan makna musta'mal, tapi dia tambahan sifat qaid dalam masalah ni. Qaid bagi kata la tasihhu. Jadi dia mengecilkan masalah air musta'mal. Jadi maksudnya air musta'mal ada yang qalil, ada yang kathir, ada yang banyak. Yang sini kita nak bincang tentang air musta'mal yang qalil, yang sedikit. Dia tak masuk dalam ta'rif musta'mal, dia tak masuk dalam pengertian makna musta'mal, tapi dia dimasukkan untuk mengikat makna la tasihhu. Ni kena reti tak beza. Hak mana masuk tajuk, hak mana luar tajuk, hak mana ikat tajuk, hak mana huraian tajuk. Ni kena reti. Jadi kita kena baca banyak kali ya. Tu yang jadi lambat tu. Baca sekali pelekat makna, baca pula makna yang kedua, baca pula ikat kat makna yang ketiga. Tu jadi lambat tu, kena sabar. Tu. Jadi kita akan ulang 2-3 kali. Satu teks kita akan ulang 2-3 kali. Sebab kita nak dapatkan makna yang paling tepat. Nak kata semua serentak tak boleh, mulut satu ya. Jadi kita kena sebut 2-3 kali dengan menentukan perbincangan yang kita nak tuju. La tasihhu at-taharatu, tiada sah taharah. Taharah dengan makna yang pertama yang kita sebutkan itu, iaitu raf'u hadatsin au izalatu najasin au ma fi ma'nahuma au ma ala suratihima. Mana tu? Mengangkat hadas atau menghilangkan najis, ataupun pada makna mengangkat hadas atau makna menghilangkan najis, atau pada gambaran mengangkat hadas atau pada gambaran menghilangkan najis. Tak sah taharah tu bil ma'il musta'mali, dengan menggunakan air musta'mal, air yang telah digunakan. Air musta'mal mana? Al-qalili, yang sedikit. Yang sedikit maksudnya kurang daripada 2 qullah. Tu mafhum sedikit dalam bab air ialah maduna qullatain, air yang kurang daripada 2 qullah. Perbincangan 2 qullah akan dibincangkan dalam fasal yang berikutnya. Cuma mudahnya sedikit ni kurang daripada 2 qullah. Bahasa mudah kita translate tu, yang kurang daripada 200 liter. Tu mudah tu. Mati makna tu. Yang kurang daripada 200 liter. Habis. Apa dia air musta'mal? Apa dia air musta'mal? Air musta'mal, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi fi raf'i hadasin wa la izalati najisin tu, dia takluk pada la tasihhu. Tadi kita nak pelekat mana musta'mal, sebab tu kita lajak. Kalau ikut tarkib ni, dia bukan penyempurnaan pada makna musta'mal. Sebab fi raf'i hadasin tu dia takluk pada la tasihhu. Cuma pasal kita nak bagi tahu makna asal bagi musta'mal, kita lajak terus dengan kita tinggalkan beberapa kalimah. Kita tinggalkan kalimah al-qalil, kita tinggalkan kalimah wala pada izalatin najasah. Dia tak masuk, cuma nak bagi tahu kata musta'mal maknanya yang penuh lagu tu. Musta'mal fi izalatin najah, fi raf'i hadasin wa izalatin najasin. Jadi alif lam pada kata musta'mal tu memang alif lam iwadun anil jumlah lah. Maksudnya kita dah faham makna musta'mal tu apa. Apa dia makna musta'mal? Musta'mal dengan takrifan yang tadi, air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dan yang telah digunakan untuk menghilangkan najis. Ini air musta'mal. Maka ada beberapa makna dan kefahaman daripada mafhum setelah kita faham makna air musta'mal. Satu, bila kita letakkan makna musta'mal itu pada mengangkat hadas, dia air yang mengangkatkan hukum hadas, iaitu larangan.
Kan bila kita buat sesuatu yang menyebabkan hadas ada pada badan, sama ada keseluruhan badan iaitu hadas besar ataupun pada anggota badan yang tertentu hadas kecil, air yang kita gunakan untuk menghilangkan hadas tu, bahasa mudah yang kita ubah ialah air pada basuhan yang pertama. Ini saja yang mustamal. Kan? Kita ambil wuduk contohnya, yang paling mudah lah. Ambil wuduk, air basuhan muka yang pertama yang menghilangkan hadas pada muka dengan sempurna, tu yang mustamal. Yang terpisah daripada muka kita pada ketika itu, titisan-titisan air yang terpisah pada muka kita untuk basuhan kali yang pertama, itulah air mustamal. Itulah air mustamal. Macam tu juga dengan basuhan yang menghilangkan hadas pada keseluruhan badan pada mandi wajib, itulah air mustamal. Adapun basuhan yang kedua dan yang ketiga, tidak, dia bukan air mustamal. Dia bukan pengertian air mustamal. Sebab hadas dah tak ada waktu tu. Hadas dah berguguran bersama dengan air yang pertama. Tak ada dah. Maka basuhan kali kedua dan basuhan kali tiga ialah basuhan yang sunat, yang bukan mengangkatkan hadas. Mafhumnya dia bukan mustamal. Pada bila kita letakkan taharah pada makna mengangkat hadas. Bila kita letakkan taharah pada makna menghilangkan najis, air yang menghilangkan hukum najis, iaitu sama ada air yang kita lalukan kepada tempat yang kena najis setelah najis itu menjadi najis hukmi, ataupun air yang menghilangkan najis tersebut ainnya bersama dengan hukumnya, tak kisah, maka dia air yang mustamal. Dia air yang mustamal. Mudahnya inilah, kita punya sarung, kita punya kain sapu tangan kita kena sesuatu yang najis dan kita telah hilangkan ainnya, zatnya, jirimnya, warna, sifat dan rasa, tinggal najis hukmi pada kain tersebut, maka kita basuh sekali, maka basuhan yang menghilangkan hukum najis hukmi itu dengan air mustamal. Itu saja. Basuhan yang bercebok-cebok lepas itu bukan air mustamal, sebab hukum najis hukmi dah berlalu dengan curahan air yang pertama tadi ni, curahan air yang pertama. Maka yang ni yang dimaksudkan dengan air mustamal. Ni yang dimaksudkan dengan air mustamal. Cuma pada masalah menghilangkan najis, dia ada satu nama khusus disebut sebagai air ghusalah. Kita dah sebut dah sekali dulu. Dinamanya air ghusalah. Air ghusalah tu air mustamal lah, cuma dia khususkan kepada makna ghusalah ialah musta'malun fi izalatun najasah. Hakikatnya dia mustamal lah, cuma dia ada nama khusus kat itu. Hukumnya sama. Hukumnya sama. Dia suci tapi dia tidak menyucikan yang lain dah. Hukumnya sama. Baik. Bila kita dah faham dah makna air mustamal tu macam tu, la tasihhu taharatu bil ma'il mustamali, tidak sah bertaharah dengan air yang mustamal, al qalili, yang sedikit, tambahan bagi dia, sifat tambahan bagi dia. Air tu sedikit, kita sebut dengan mudahnya kurang daripada 200 liter. Lebihan tu bukan air yang kita guna daripada kolah tu, tak, lebihan air yang terpisah daripada badan ataupun tempat yang kena najis tu. Kan, kalau kita basuh muka ni, air yang lepas daripada basuh muka tu lah yang turun tu, lebihan tu dikurang daripada 2 kulah. Tak sah taharah menggunakan air mustamal tersebut kalau kita tahan, fardu takdir kata kita tahan air yang menitik daripada muka kita pada basuhan yang pertama tu, tak sah digunakan fi raf'i hadatsin, pada mengangkat hadas. Pada mengangkat hadas tak sah dah. Untuk basuhan yang kedua tak sah menggunakan air yang kita tadah daripada basuhan yang pertama tadi, tak sah. Walaupun basuhan yang kedua cuma hukumnya sunat dan tidak ada sebarang hadas pada muka pada selepas daripada basuhan yang pertama tu, tetap tak sah. Dia tak dikira sebagai basuhan yang kedua yang menghasilkan sunat. Macam tu dengan basuhan yang ketiga lah. Tapi kalau basuhan yang kedua kita tadah untuk basuh yang ketiga, sah. Sebab basuhan yang kedua kekal dengan hukum taharah dia. Basuhan kali yang pertama, basuhan yang mengangkat hadas, maka air yang terpisah daripada muka, sekiranya kita tadah, air itu mustamal. Tak sebelah lah asing. Basuhan yang kedua menggunakan air baru, hukum dia sunat sebab guna air mutlak. Kalau kita tadah air basuhan yang kedua tu, boleh kita basuh untuk kali yang ketiga, sebab hukumnya kekal dengan hukum sunat. Tadah pula guna untuk basuh tangan, sah. Basuhan yang tangan tu basuhan yang mengangkat hadas tangan buat kali yang pertama. Ketika tu boleh jadi mustamal. Ni maksud tidak sah menggunakan air mustamal pada taharah. Pada mengangkat hadas.
Jadi mengangkat hadas ni sama dengan maknanya yang sempurna. Dengan makna yang sempurna. Apa makna yang sempurna tadilah dengan takrif taharah. Sama ada mengangkat hadas betul ataupun pada makna mengangkat hadas ataupun pada gambaran mengangkat hadas. Basahan yang kedua dan ketiga tu pada gambaran mengangkat hadas. Dia tetap tak sah digunakan air mustakmal pada dia. Jadi mengangkat hadas ni dengan makna yang sempurna, iaitu raf'il hadas haqiqatan au ma fi ma'nahu au ma ala suratihi. Kita kembali kepada makna taharah yang asal. Maka mustakmal juga air yang digunakan oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz, yang berwuduk dengan tujuan untuk bertawaf, atas qaul yang mensyaratkan wajib penjaga kanak-kanak tersebut mewudukkan kanak-kanak yang belum lagi mumayyiz tu supaya sah dia punya tawaf dia. Ni qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i lah. Muqabil bagi mu'tamad tak apa. Kalau kita ihramkan kepada anak kita yang masih lagi belum mumayyiz, mumayyiz dia boleh buat sendiri. Tak, yang belum mumayyiz, bayi lah, yang belum mencapai umur tamyiz tu, kalau kita nak ihramkan dia, nak bawa dia buat umrah dan tawaf dan sebagainya, maka dia perlu berwuduk untuk tawaf. Sebab tu syarat tawaf. Maka air yang digunakannya untuk berwuduk tu juga mustakmal. Air yang digunakan untuk berwuduk tu juga ialah mustakmal, atas qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Macam tu juga dengan air yang digunakan untuk taharah orang yang daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Ni masalah ma fi makna raf'il hadas pun mustakmal juga, walaupun hadas dia tak terangkat. Hadas dia tak terangkat bukan dengan kalau kita perincikan dia punya timeline dia terangkat, tapi hadas dia sentiasa kedatangan. Hadas dia sentiasa kedatangan, walhal dia terangkat. Jadi sentiasa berhadas tu maksudnya hadasnya sentiasa berlaku pada diri dia. Dengan kita hilangkan hadas tersebut, dia masih lagi ada hadas yang baru yang akan datang. Maka air tu juga mustakmal, walaupun tujuan mengangkat hadas tak sempurna, tak tercapai, maka dimasuk dalam kategori ma fi makna raf'il hadas, macam yang kita huraikan dalam ta'rif taharah pada awal dulu, pun mustakmal juga. Macam tu juga dengan contohnya mazhab lain yang tidak mensyaratkan niat pada wuduk. Contohnya mazhab Hanafi, dia berwuduk, dia tak berniat, sebab niat bagi mazhab dia pun contohnya sunat. Dia berwuduk tapi tanpa niat. Kalau ikut mazhab kita, wuduk dia tak sah lah, sebab wuduk bagi mazhab kita rukun, tapi wuduk dalam mazhab dia sunat. Pun mustakmal juga, pun mustakmal, sebab pada i'tiqad dia telah berwuduk, dia telah mengangkat hadas. Jadi pada kita tetap juga air tersebut mustakmal, tak boleh guna, walaupun berlainan mazhab antara kita dengan dia. Macam tu juga dengan air yang digunakan untuk memandi mayat. Kematian bukannya hadas, tapi kematian mewajibkan mandi bagi orang Islam. Maka air yang digunakan untuk memandikan mayat, sentuhan air yang kali pertama tu juga menjadikan air tersebut mustakmal. Ni semua penyebab bagi jadi mustakmal. Dan air mustakmal tak boleh digunakan dalam keadaan-keadaan yang macam ni. Tak boleh nak guna dah untuk kali kedua dan seterusnya. Sebab ni makna raf'il hadas, sama ada maknanya yang hakiki ataupun pada makna raf'il hadas ataupun pada gambaran raf'il hadas. Sebab tu ta'rif taharah yang kita bincang itu kena kejap betul. Kena kejap betul. Sebab kita akan gunakan dalam masalah taharah dengan maknanya lah. Masuk belakang. Tak sah menggunakan air mustakmal untuk mengangkat hadas wala izalati najasin. Tak sah juga untuk menghilangkan najis. Untuk menghilangkan najis. Menghilangkan najis ni walaupun najis yang dimaafkan. Walau najis ma'fuwan anhu. Walaupun najis yang dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan pada pakaian, ada najis yang dimaafkan pada air dan sebagainya. Kita menggunakan air untuk menghilangkan hukum najis tu. Hukum najis tu ada, cuma dimaafkan. Maksudnya larangan tu terangkat, cuma diri dia ada, diri hukum tu ada, cuma larangan terangkat. Kita gunakan air untuk basuh najis tu, dia tetap menjadikan air tu air mustakmal. Sebab dia dimaafkan pada sudut yang tertentu. Bukan dengan makna kata dia bukan najis. Tak, dia dimaafkan. Sebab tu istilah dia ma'fuwan anhu, dimaafkan. Maksudnya benda tu kekal ada, hukumnya kekal ada, cuma tak diambil kira. Cuma tak diambil kira. Contoh darah yang sedikit keluar daripada badan, dimaafkanlah. Bukan dengan perbuatan sendiri dan sebagainya, dimaafkan. Dimaafkan. Kalau kita basuh darah tu hukumnya najis. Darah yang keluar daripada badan hukumnya najis, cuma dimaafkan kena pada pakaian dan badan, boleh bawa dalam sembahyang dan sebagainya, dengan syarat dia tidak bersentuhan dengan air.
Bila dia dah bersentuhan dengan air, tak lagi dimaafkan. Air yang kita gunakan untuk basuh darah yang dimaafkan, tetap nama dia air mustamal ataupun air rusalah. Dia tak lagu tu, walaupun dimaafkan. Sebab dia masih lagi pada makna menghilangkan najis. Yang dimaafkan tu pada larangannya saja, bukan pada dirinya. Itu kita bincang kemudian dalam masalah izalatun najasah ataupun dalam masalah pembahagian najis tu sendiri nanti insya-Allah. Habis. Maka ni teks ataupun hukum yang pertama, gambaran kasar yang pertama tentang penggunaan air mustamal. Tak sah. Dia suci, dia tahir, maksudnya boleh dimasukkan dalam badan. Cuma air mustamal hukumnya makruh lah diminum dan dimakan dan sebagainya, makruh. Macam juga dengan air rusalah, makruh. Dia berbeza dengan wudu. Air lebihan daripada berwudu yang dalam bekas tadi kan, kita ada cerek ataupun timba kecil yang kita gunakan khusus untuk berwudu. Lebihan air tu, nama dia air wudu tu, dia setengah ulama menjadikan dia sebagai syifa, ubat. Jadi minum, boleh minum dan sebagainya lah. Tu lain. Tak, ni air mustamal ni, air yang telah digunakan untuk mengangkatkan hadas tadi ni, makruh diminum. Makruh dimasukkan ke dalam badan. Cuma dia suci. Maksudnya kalau kena pada pakaian dan sebagainya, tak berhajat untuk dibasuh semula dengan air yang lain dan sebagainya. Dan dia ghair mutahhir. Dia tidak boleh digunakan sebagai alat untuk bertaharah pula, melainkan setelah hilang nama mustakmalnya. Macam mana nak hilangkan nama mustakmalnya? Dengan bahawa dibanyakkannya, dilebihkannya sehingga 2 qullah, maka dia kembali pada hukum asal mutlak. Habis. Ini selesai makna tu. Masuk masalah. Ini beza penama muqaddimah Hadramiyah dengan Safinatun Najah. Safinatun Najah tak ada masalah. Masalah kita kena reka buat sendiri. Dalam muqaddimah Hadramiyah dia buat masalah, ditinggal masalah yang penting-penting, jadi kita tolong hurai saja. Qala rahimahullahu ta'ala, falau adkhala al-mutawaddi'u yadahu, maka jika memasuklah oleh mutawaddi, orang yang berwuduk, yadahu, akan tangannya. Masuk tu adkhala fil ma'il qalili, di dalam air yang sedikit, air yang kurang daripada 2 qullah. Memasukkan itu juga ba'da ghasli wajhihi, selepas daripada membasuh mukanya. Ini kena tafsir masalah dulu. Orang ni berwuduk sebab disebut tentang mutawaddi. Bila disebut tentang mutawaddi, ni cerita pasal orang yang berwuduk lah. Jadi kita tafsir masalah orang yang wuduk. Seorang berwuduk, dia mulakan dengan sunat dan sebagainya, itu ikut sukalah. Ataupun dia sekadar meringkaskan kepada yang wajib pun terpulang, tak ada masalah apa. Maka masalah ni berlaku, yang disebutkan dekat sini ialah dia memasukkan tangan dia ke dalam air yang sedikit selepas daripada basuhan muka. Kena tentukan dulu makna basuhan muka. Basuhan yang ke berapa? Basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga. Mana tu? Kedua-duanya. Basuhan yang ketiga sekiranya dia basuh 3 kali. Ataupun dia itlak, dia tak ada niat nak basuh 3 kali ke 2 kali, tapi dia memang basuh 3 kali lah. Ataupun dikira sebagai basuhan yang pertama sekiranya dia memang nak basuh sekali saja. Jadi ba'da ghasli wajhihi tu sama ada salasan, sama ada basuh yang kali lepas pada kali yang ketiga, bagi orang yang nak basuh 3 kali, ataupun orang yang mengitlakkan, melepaskan niat dia basuh 3 kali sebab dia sunat lah. Ataupun basuhan yang sekali, maksudnya ba'da ghasli wajhihi wahidatan, sekali, bagi orang yang meringkaskan basuhannya sekadar sekali saja. Ini tak kisah. Selepas daripada dia basuh muka ya, sama ada sekali ataupun 3 kali tadi ni, dia masukkan tangan ke dalam air. Ni masalah yang kita bincang. Pasal apa timbul masalah ni? Sebab selepas daripada basuhan muka, kita maklum dengan rukun tertib sebagai rukun yang ke-6 wuduk, hadas pada tangan akan terangkat ataupun hanya boleh diangkat selepas daripada sempurna basuhan muka. Jadi sekarang ni muka dia dah selesai dibasuh, sama ada sekali ataupun 3 kali, maka tinggal ataupun sampai masa untuk basuhan yang mengangkat hadas tangan. Kalau sebelum daripada basuh muka, hadas tangan buat lagu mana pun tak terangkat untuk wuduk, sebab diikut tertib kan, diikut tertib, dahulukan yang dahulu, kemudiankan yang kemudian. Ini bincang masalah kita kita bincang tadi. Maksudnya tangan dalam keadaan, dalam kondisi dia sedia untuk diangkat hadasnya. Bila masa? Selepas daripada basuh muka. Ni contoh ni. Itu dia kata ba'da ghasli wajhihi. Tu. Dia masalah apa pun, setiap patah dia tu ada nilai. Jangan buat murah.
masalah fiqh ke, masalah tauhid ke, masalah apa ke, setiap patah perkataan yang diletakkan untuk taswir mesti ada nilai untuk kita faham dengan makna yang tahqiq. Baik, jadi kita dah taswir masalah tu. Taswir masalah tu. Jadi tangan yang dimasukkan ke dalam air tersebut, dia ada kemungkinan untuk memustakmalkan air. Sebab ketika tu tangan dah berada di masa yang sesuai untuk diangkat hadasnya. Kalau kita buang qid ba'da ghusli wajhi itu tak sebut, maka dia takkan timbul masalah ni. Sebab buat lagu mana pun hadas tangan ketika berwuduk tak akan diangkat melainkan setelah sempurna basuhan muka. Ini tu penting, jaga qid bagi betul. Baik, masalah tu dia masukkan tangan hala kaunihi ghayra nawin. Halah ya, jadi hal keadaan dengan tiada niat, dengan ketiadaan meniatkan, hal keadaan tiada meniatkan al-ightiraf, ketiadaan meniatkan mencebok, ightiraf. Maksudnya dia bukan meniatkan tangannya sebagai cebok untuk mengangkat air. Jadi ada dua masalah. Ada dua masalah. Ghairu nawil ightiraf ni ada dua taswir, ada dua gambaran. Sama ada dia angkat air daripada bekas tersebut untuk basuh tangan tanpa niat ightiraf, tanpa niat cebok, satu masalah. Ataupun dia memang basuh tangan dia dalam air tu, basuh tangan dalam bekas. Dua masalah. Kedua-dua masalah sah diletakkan dalam taswir ni. Tak ada masalah apa. Kedua-dua masalah tu sah ditaswirkan dengan kenyataan ni. Sama ada dia angkat air daripada bekas tu bukan untuk basuh tangan, tapi dia angkat tu untuk tujuan basuh di luar bekas. Ataupun kalau yang tu cerita dia, maka dia cerita tentang lebihan air lah yang terpisah daripada tangan. Yang terpisah daripada tangan. Bekas air ni, bekas air kita selup pasal kita nak angkat keluar. Maka yang dibincangkan ialah masalah air yang terpisah daripada tangan kita ni. Satu, kalau kita taswir dia selup air memang nak basuh dalam tu, nak goyang dalam tu ya. Contoh macam bekas yang besar, timba dan sebagainya, nak goyang dalam tu, nak kocak dalam tu. Maka masalahnya ialah pada ketika kita mengangkat air daripada bekas tu. Had menitik daripada tangan tu confirm mustakmal. Tu cerita tadi, tu confirm mustakmal. Dak ni cerita air yang terpisah, yang masih berada dalam bekas, terpisah daripada tangan kita, yang tujuannya untuk mengangkat ke hadas. Masalah dia. Kalau lagu tu saral ma'ul baqi, nampak? Dia tak kata ma' al ma'ul baqi, air yang lebih. Air dalam bekas tu lah. Air yang ada dalam tapak tangan tak, sebab dia masih belum terpisah daripada tangan. Tak. Selagi mana air tu dalam taswir yang pertama, selagi mana tangan dia berada dalam bekas, air tu tak kira. Sebab tangan dia masih lagi dalam bekas. Tak, air yang baqi, iaitu air yang terpisah selepas daripada dia angkat tangan daripada bekas, ataupun selepas daripada dia keluarkan tangan daripada bekas selepas dia kocak tu. Ini masalah ni. Saral ma'ul baqi, nescaya jadilah air yang lebih itu mustakmalan, sebagai air mustakmal. Sebab sini ialah kerana dia tidak meniatkan tangannya itu sebagai cebok. Dia tidak meniatkan tangan itu sebagai cebok. Ini dalam masalah yang pertama angkat tadi ni. Kalau masalah dia rejam tangan ke mana pun, lebihan tu confirm mustakmal. Ini masalah yang dia angkat tangan dia untuk keluarkan sebahagian air, maka lebihan tu dianggap sebagai mustakmal. Sebab tangannya pada ketika itu dah bersedia untuk diangkat hadasnya, memang dah sampai masa untuk angkat hadas, maka semata-mata mengangkat tangan, memisahkan tangan daripada air dalam bekas itu, menjadikan air dalam bekas itu mustakmal. Ini qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ini qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Sebahagian daripada ulama kita mengatakan tidak wajib niat ightiraf. Sebahagian daripada mazhab kita, sebahagian daripada ulama mazhab kita memfatwakan dengan tidak wajib berniat dengan niat ightiraf untuk memudahkan orang awam. Pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Ghazali, pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Bughawi, pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Muzajjad, pemilik Sahibul Ubaq Al-Muhit binusus Syafi'i wal Ashab. Ini fatwa-fatwa mereka lah. Dan Imam Imam Abu Makhramah menyebutkan bahawasanya ni fatwa yang sepatutnya dikeluarkan untuk memudahkan orang awam. Tak wajib niat ightiraf mutlaqan. Jadi tak timbullah ayat yang kita angkat daripada ni, lebihan tu dia tak jadi mustakmal. Air yang telah kita gunakan untuk basuh yang menitik tu saja yang mustakmal, kembali pada hukum yang asal. Tapi kalau ikut kaedah asal dalam mazhab yang muktamadnya, air lebihan tu sendiri dah jadi mustakmal berdasarkan kepada perbahasan kaedah makna mustakmal tu sendiri. Sebab tangan kita memang dalam keadaan yang sesuai ataupun yang dah boleh untuk diangkat hadasnya,
dan kita telah memisahkan tangan kita daripada air mutlak, maka dia musta'mal, ikut qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Cuma fatwa kebanyakan ulama, yang sebahagian ulama fiqh, sebahagian ulama Syafi'i yang ada mengatakan tidak wajib niat ightiraf untuk memudahkan orang awam, supaya dia punya wuduknya lebih mudah dan dia tak susah untuk menjaganya. Susah nak jaga air daripada musta'mal. Itu masalah ni. Jadi ni qaul yang mu'tamad, yang dalam kitab ni qaul yang mu'tamad. Fatwa sebahagian ulama, antaranya Imam Ghazali, antaranya Imam Bughawi, antaranya Imam Muzajjad, mengatakan dengan tidak wajib meniatkan ightiraf ketika memindahkan air daripada bekas, maka tak jadi musta'mal air yang terpisah daripada tangan ketika diangkat tangan tersebut daripada bekas tersebut. Yang musta'malnya ialah air yang terpisah daripada anggota ketika basuhan kali yang pertama dalam wuduk. Gitu. Habis. Jadi secara kesimpulannya, secara ringkasnya, syarat untuk air itu jadi musta'mal ada 4 lah, ikut qaul yang mu'tamad. Yang pertamanya air itu sedikit. Kalau air itu lebih 2 qullah, maka terpisah daripada anggota tidak menjadikan dia musta'mal. Bahkan kalau air itu 2 qullah, masuk air musta'mal ke dalam tu pun tidak menjadikan keseluruhan air musta'mal. Bahkan air yang musta'mal itu berubah menjadi air mutlak balik, sebab dia masuk dalam air yang banyak. Syarat yang kedua, air itu terpisah daripada anggota yang dibasuh dengan basuhan yang pertama lah. Anggota yang dibasuh, syarat yang kedua, air itu infisal anil adwin, terpisah daripada anggota. Itu syarat jadi musta'mal yang kedua. Syarat musta'mal yang ketiga, untuk jadikan air itu musta'mal, basuhan itu ialah basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib, itu basuhan yang menghilangkan najis dan basuhan yang mengangkat hadas. Maka basuhan yang kedua yang ketiga tidak menjadikan air tersebut musta'mal. Basuhan yang kedua dan yang ketiga tidak menjadikan itu tersebut musta'mal. Basuhan air wuduk secara tajdid juga tidak menjadikan dia sebagai musta'mal, sebab tak wajib, sunat. Tapi tetap mensyaratkan penggunaan air mutlak untuk wuduk tajdid tu. Tak boleh guna agaklah air musta'mal untuk wuduk tajdid, tak sah. Cumanya air yang digunakan untuk tajdid wuduk tidak menjadikan air tersebut musta'mal. Jadi ada dua masalah lah. Satu, tak boleh guna air musta'mal untuk tajdid wuduk. Yang kedua, air yang digunakan untuk tajdid wuduk tersebut tidak berubah jadi musta'mal. Ini 2 masalah. Dan syarat yang keempat ni lah, bahawa berniatkan ightiraf, bahawa berniat jadikan tangan sebagai cebok untuk memindahkan air. Ni dalam masalah atas qaul yang mu'tamad. Fatwa sebahagian daripada ulama macam kita sebut tadi, antaranya Imam Ghazali mengatakan tidak mensyaratkan niat ightiraf pada memindahkan air daripada bekas. Gitu. Jadi kalau kita rejam air tangan kita dalam air yang sedikit dengan tujuan untuk mengangkat hadas tangan, angkat tu musta'mal lah. Sebab tu kena dengan kaedah. Ya, kita bincang ni masalah kita pindah air nak keluar daripada bekas yang besar tu, bekas yang bekas air yang digunakan untuk wuduk tu untuk basuh asing. Air tu tak, bukan. Air tu tidak musta'mal. Kalau ikut fatwa Imam Bughawi dan Imam Ghazali rahimahullah. Di situ. Kemudian katanya wal musta'malu fi tuhrin masnunin, dan air yang musta'mal fi tuhrin masnunin, pada taharah yang disunatkan. Air yang digunakan pada taharah yang disunatkan, kal ghaslati tsaniyati, seperti basuhan yang kedua, watsalisati, dan basuhan yang ketiga, lil wuduk lah, dalam masalah wuduk ni. Termasuk juga dengan masalah ni ialah wuduk yang ditajdidkan, wuduk mujaddad ataupun tajdidul wuduk, dan juga masuk dalam masalahnya juga mandi yang disunatkan, al-ghuslu al-masnunah. Air yang digunakan dengan tujuan tu, basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga, tajdid wuduk, mandi yang disunatkan dan sebagainya, tasihhut taharatu bihi, sahlah oleh bertaharah dengannya, sebab dia kekal dengan hukum mutlak yang asal dan dia tidak jadi musta'mal kerana dia keluar daripada makna musta'mal yang hakiki. Dia keluar daripada makna musta'mal yang hakiki. Sebab syarat untuk jadi musta'mal dia mesti digunakan untuk basuhan yang wajib.
Manakala basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga dia bukan basuhan yang wajib, dia basuhan yang sunat. Tajdid wuduk juga merupakan basuhan yang sunat, mandi sunat juga merupakan mandi yang sunat lah. Jadi dia tak jadi mustakmal, dia tak cukup syarat jadi mustakmal. Maksudnya air tersebut kalau gamak tadah balik guna apa lain lah. Nak masak ke, nak minum ke, nak gunakan pula untuk wuduk yang seterusnya dan sebagainya, silakan. Dia kekal dengan hukum tahir mutahhir. Baik, selesai. Ni sikit sebanyak perbincangan tentang air mustakmal. Jadi kalau faham elok makna mustakmal ni, maka tak timbul banyak-banyak masalah lah. Dia masalah banyak yang timbul sebab kita tak kejap makna mustakmal tu. Kalau kita kejap elok makna mustakmal tu, tak timbul masalah banyak. Tak timbul masalah banyak. Dan bila air mustakmal ni masuk ke dalam air yang suci, air yang mutlak tu, maka perbincangannya macam hukum air mutaghayyir yang kita bincang itu. Sebab air mustakmal itu sesuatu yang serupa sifatnya dengan air mutlak yang biasa. Kemasukan tu perlu dinilai, perlu ditakdirkan berapa banyak yang masuk, dan perlu ditakdirkan dengan sifat yang kita sebutkan itu ni lah. Dan sama ada warna seperti mana warna apa? Warna seperti mana warna perahan anggur, rasa seperti mana rasa delima, dan bau seperti mana bau kemenyan serani tu. Kalau yang masuk tu kita kata setengah suku cawan, air mustakmal masuk ke dalam air mutlak yang sedikit juga, suku cawan. Nak tahu dia berubah ke tidak air tersebut, nak jadi air yang mutaghayyir ke ataupun kekal dengan hukum yang mutlak, dengan takdir tu lah, dengan takdir yang kita bincangkan pada apa nama minggu lepas ni lah. Dia masuk dalam masa tu juga. Dan ini contoh bagi sesuatu yang suci yang masuk ke dalam air mutlak yang sedikit, yang serupa sifatnya dengan sifat air. Ini salah satu contoh ataupun tafsir masalah yang ada. Dan dalam kitab itu ni disebut pasal contoh air mawar yang hilang bau. Ya agak tu lah. Air mustakmal juga masuk dalam kategori itu. Iaitu sesuatu yang suci, dia tahir, masuk ke dalam air mutlak yang sedikit yang menyerupai sifatnya dengan sifat air. Ni sempurna, ni dia sama tamaman. Sifatnya, warnanya sama, rasanya sama, baunya juga sama. Air tu jugalah, cuma hukum dia mustakmal. Maka nak tahu air mutlak tu berubah atau tidak dengan kemasukan suku cawan ni, kena takdir lah. Kena takdir. Kalau berubah dengan kemasukan kuantiti yang sama, contohnya masuk delima, berubah rasa dia dengan kuantiti yang sama, maka air itu air mutaghayyir, bukan lagi air mutlak. Dia telah menghilangkan nama air mutlak daripada air tersebut. Kalau kita masukkan warna perahan anggur sama ada hitam ataupun merah dengan kuantiti yang sama ke dalam air tu berubah warna dia, maka dia air yang mutaghayyir, bukan lagi air mutlak. Kalau kita masukkan kemenyan serani dengan kuantiti yang sama ke dalam air tersebut, air tu berubah bau dia, maka dia dah jadi air mutaghayyir, bukan lagi air mutlak. Begitu. Dan dia punya cara penyucian, cara mengembalikannya semula kepada air mutlak samalah. Tambahkan dia dengan air yang lain ataupun gabungkan dia dengan air yang lain yang banyak sehingga cukup 2 kolah, maka dia kembali pada air mutlak yang biasa balik. Sebab nak tunggu hilang perubahan, tak hilang lah, sebab dia memang tak berubah-ubah. Jadi kena cara, satu-satunya cara yang ada ialah mencampurkannya dengan air yang lain supaya mencukupi 2 kolah ke atas, maka dia jadi mutlak balik. Ini perbincangan tentang air mutlak yang dimasuki oleh sesuatu yang suci yang larut dalam air. Lebih kat tu. Ada apa nak tanya? Nak masuk bab lain Saya kita tepi 3-4 bab ni, nak tanya bab hak belakang penin. Tak ada nak recall. Jadi sebelum kita masuk bab baru, ada apa masalah dalam bab ni? Ada apa yang tak faham dalam bab ni? Tak kot, jelas kot. Ya. Yang dekat tangan tu yang kau tentang longkang. Kita basuh muka. Kita basuh muka. Ayat yang menitik tu yang mustakmal kan. Soalan dia ayat yang berada di tangan. Ayat yang berada di tangan dia tak jadi mustakmal sebab dia masih lagi belum berpisah daripada anggota. Kalau dia mustakmal pun dia dimaafkan sebab tak dapat nak dielakkan. Tak ada masalah. Yang jadi masalahnya yang menitik daripada muka. Ayat yang masih berada di tangan, maksudnya dia tidak pernah terpisah daripada tangan pun. Melainkan kalau ayat tu memang ada di pipi kita ambil, ni betul ya. Ni mustakmal lah. Tapi kalau ayat yang memang berada di tangan, kita basuh muka, yang masih di tangan ni dia masih di tangan.
Dia tak pernah terpisah daripada tangan pun, maka dia bukan hukum mustakmal. Dia bukan hukum mustakmal. Kalaupun dia mustakmal, maka dia satu yang tak dapat dielakkan. Ini satu yang tak dapat dielakkan. Habis? Tak ada apa? Clear? Ha. Maksudnya kalau kita ambil cebok. Ya, cebok. Tapi yang kita niatkan tangan kita sebagai ikhtirah. Itu kita ambil basuh muka, dua ni kita basuh lengkap dulu kita sah. Apa masuk air yang basuh yang pertama dalam cebok. Ya. Kan kita ambil ayat daripada kolah, tak secebok luar dekat tebing kolah tu. Kita berwuduk daripada cebok tu dengan menjaga lebihan air pada basuhan yang pertama daripada masuk dalam cebok tu. Sah, tak ada masalah apa. Dia bahkan dengan tanpa niat cebok sekalipun, seperti mana yang difatwakan oleh Imam Ghazali dan Imam Burawi pun tak ada masalah. Sama ada kita niat cebok ataupun kita tak niat cebok daripada tangan yang kita gunakan, tak ada masalah. Kalau ikut qaul yang muktamad kena niat cebok lah. Tapi kalau ikut fatwa Imam Ghazali sendiri, tak payah niat cebok pun tak apa. Yang pentingnya jaga supaya sedikit air yang terpisah daripada anggota basuhan yang pertama tak masuk dalam cebok. Kalau masuk titik 2 pun dimaafkan. Sebab masuk titik 2 tu dia tidak mengubah air. Dia tidak mengubah air. Dengan takdiran warna, sifat, rasa dan bau yang kita bincangkan tu, dia tidak mengubah. Kalau masuk dekat titik 2 tu, dia dimaafkan. Dia tidak salbu ismul ma'. Dia tidak menghilangkan nama air mutlak daripada dia. Kalau masuk banyak tu ialah menghilangkan nama air mutlak. Tu kemasukan air mustakmal dalam tu dengan banyak lah. Bukan mustakmal dengan sebab kita pisahkan tangan kita daripada cebok. Itu tak ada masalah apa. Jadi dia bukan semata-mata taswir masalah ambil air wuduk dengan satu cupak air seperti mana yang disebutkan dalam hadis tu, bukan dengan syarat, bukan semestinya dengan tuang. Yang cebok boleh. Jadi dia bukan satu-satunya taswir masalah untuk mentaswirkan masalah keadaan hadis Nabi yang berwuduk dengan satu mud, satu cupak air tersebut, bukan semestinya dengan tuang semata-mata. Cebok boleh. Maka sah juga. Yang pentingnya air itu tak lebih daripada satu cupak, satu mud air. Sama juga dengan masalah wajib dengan ya, sama juga. Yang pentingnya air yang masih lagi dalam bekas yang tak digunakan tu tidak dicampuri ataupun tidak dimasuki dengan banyak air basuhan pertama badan. Cuma untuk makna berpisah air daripada badan ketika mandi hadas, dia lebih luas. Maksudnya kalau daripada muka menitik kena ke dada, tak apa lagi, dia tak mustakmal. Sebab dia panggil taqadzuf. Dia lelehan ataupun pisahan yang munasabah. Tapi kalau air di muka jatuh menitik kat betih, tu mustakmal. Dia tak mustakmal. Sebab daripada muka ke betih dia tak munasabah. Seluruhan badan dalam bab mandi hadas dia merupakan satu anggota. Dia tak ada perbezaan antara satu anggota dengan satu anggota yang lain macam dalam wuduk. Jadi kalau air di muka mengalir sampai dada, menitik daripada dagu contohnya ke dada ataupun ke perut, dia masih lagi tidak dinamakan infisal. Sebab dia masih lagi taqadzuf, dia masih lagi muafakat, jatuhan itu masih dalam kedudukan yang betul. Kalau air yang bawah naik ke atas tu mustakmal. Entah macam mana kita buat daripada air yang mengalir ke bawah, ada orang ataupun kita berdiri di tepi kipas ke, air tu ditolak naik, itu mustakmal. Itu kalau tolak ni tak berpisah pada badan, tak apa, ada dia melantun daripada badan kena bahagian yang atas. Dia tak taqadzuf, dia tak munasabah, sebab air dia punya tabiat dia menurun ke bawah daripada tempat yang atas ke tempat yang rendah. Tapi kalau bawah dia merecik ni ke atas, itu tak taqadzuf, maka jadi mustakmal. Yang terpisah lalu terkena bahagian atas, mustakmal. Kalau terpisah kena bahagian bawah, tak ada masalah apa. Dia tak dihukumkan dengan mustakmal. Maknanya terpisah air, isu terpisah air daripada anggota pada masalah mandi dia lebih luas. Lebih luas berbanding dengan wuduk. Habis. Ada lagi tak? Sebelum masuk bab baru. Ada tanya bab tu kan. Masuk minum air yang bersangatan panas dan sejuk. Minum air yang bersangatan panas dan sejuk. Adakah dikira makruh? Dia bukan dalam bab taharah. Dia makruh sekiranya dia menyakitkan. Iaitu dalam bab perubatan.
Dia bukan, yang kita bincangkan ialah bab taharah, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Adapun memasukkan air dalam badan, dia mencederakan anggota. Kalau bukan dengan sangkaan dia boleh mencederakan anggota, maksudnya kita ada ketahanan, lidah kita ada ketahanan dan sebagainya, maka hukumnya makruh. Tapi kalau tahakkuk, kalau minum ni lidah jadi rosak ataupun berat sangkaan, zon yang kuat lidah jadi rosak, hukumnya haram. Hukumnya haram sebab menghasilkan mudarat pada badan. Kalau bukan dengan tahakkuk ataupun bukan dengan zon yang kuat, maka hukumnya makruh sebab dia ta'allum, dia menyakitkan badan. Cuma kesakitan tak sampai ke tahap yang memudaratkan sampai merosakkan. Kalau tahakkuk merosakkan, memudaratkan, ataupun berat sangkaan memudaratkan dan merosakkan badan, maka hukum dia haram. Di luar daripada masalah yang kita bincangkan, yang kita bincangkan masalah menggunakannya sebagai alat untuk berwuduk atau mandi hadas. Tapi masih hukum dia sama. Hukum dia masih lagi tak lari jauh daripada situ. Cuma ayat yang panas tu jangan buih. Tu masalah adab pula. Masalah adab pula. Tidak disunatkan dalam taklim pun dah sebut. Disunatkan bahawa tidak menghembus air untuk disejukkan, termasuk kuah dan sebagainya. Ini masalah lain. Ini masalah perubatan dan masalah adab. Ini masalah lain. Tapi hukum ni makruh lah. Makruh. Paling kurang khilaful aula. Ini disebutkan oleh ulama dalam syarah taklim dia dah sebut benda tu. Jadi macam mana bi'ah? Buat kipas ataupun bi'ah sejuk ataupun goncang. Bagi keluar haba tu, buat lagu mana pun, yang penting jangan tiup. Jangan menghembus makanan ataupun minuman yang panas supaya dia sejuk. Maka dia ada kesannya pada makanan dan minuman tersebut. Hukumnya makruh ataupun khilaful aula sekurang-kurangnya. Ada masalah apa lagi? Banyak masalah tu. Apakah status air kapur baru yang memandikan jenazah dari air suci dan mencucikan atau jenis yang lain? Air yang dicampur dengan kapur barus untuk tujuan memandikan jenazah dimasuk dalam air yang mutaghayyir. Air yang berubah dengan sesuatu yang suci, dia mukhalid, dia larut dalam air dan dia mengubah sifat air. Dia bukan air mutlak. Dia bukan mutlak. Maksudnya mandi dengan kapur barus tersebut tujuan dia untuk menahankan badan mayat supaya tak rosak cepat, tak bau dengan cepat. Tapi dia tetap bukan mandian yang mengangkatkan hukum fardu kifayah. Dia mandian yang sempurna dengan kaifiat yang afdal, tapi dia bukan mandian yang mengangkat fardu kifayah. Mandian yang mengangkat fardu kifayah, mengangkat kewajipan ialah menggunakan air mutlak kosong. Cuma tujuan kita pakai kapur baru sebagai alat yang dicampurkan ke dalam air, tujuan dia untuk mengelakkan mayat berubah bau dengan cepat. Antara sebab mayat berubah bau dengan cepat juga antaranya ialah menggunakan air yang bersengatan panas. Itu antara sebab makruh memandikan mayat dengan air yang bersengatan panas. Itu antara sebab yang tadi ni lah. Tapi menggunakan air yang dicampurkan dengan kapur barus, dia bukan mandian yang mengangkat fardu kifayah. Bukan dia. Mandian yang mengangkat fardu kifayah perlu menggunakan air mutlak tanpa sebarang campuran. Khair. Nah, masuk sikit. Ni kalau masuk sikit ni masuk tengah jalan ni. Tak munasabah lagi, kita nak masuk sikit untuk tinggal sekerat jalan. Kok mana pun jumpa pula sekali lagi nak kena ulang balik juga, tak padan. Tak padan. Jadi kita berhenti dekat tu saja. Kemudian baru kita masuk faslun yan jusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'at bi mulaqatin najasah. Dimasuk pembahagian air yang paling rendah, iaitu air yang ghair tahir, yang tidak suci. Dengan maksud air yang najis. Sama ada air najis sendiri ataupun air yang mutanajis, air yang dimasuki ataupun bertemu dengan najis. Maka dia ada perbincangannya, sama ada air itu sedikit atau banyak, ni dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan tambahan nak tanya apa-apa tak? Belum kita katuk kelas. Dia ayat kita nak kata lampu panas
Dia menghasilkan ta'allum. Air yang cara untuk mengenal pasti bersangatan panas ataupun bersangatan sejuk dengan dua ciri tadi. Satu, ta'allum, menyakitkan. Yang keduanya, man'ul isbal, dia menghalang daripada penggunaan air dengan sempurna. Kita nak gunakan air dengan rata macam mana kita guna air yang biasa, suhu dia normal, tak boleh. Maksudnya kita akan tergesa-gesa menggunakan air tu. Itu dah masuk dalam syadidul sukhunah ataupun syadidul burudah, dengan dua kaid tu. Sama, sejuk sama, panas sama. Dia sama ada di ta'allum, menyakitkan badan. Sebab boleh tanggung sakit, tahan sakit tu lain kira tak dia menyakitkan badan. Badan berasa sakit dengan kena ayak macam tu, satu. Yang keduanya, dia menyebabkan kita tidak boleh menyempurnakan dan meratakan basuhan. Dia ta'allum, sebab tu ulama tak dua ilat tu. Makruh sebab dia ta'allum, makruh sebab dia man'ul isbal. Jadi nak tentukan keadaan air panas ataupun sejuk bergantung pada individu lah. Ada setengah orang tara ni dia kata panas dah, ada setengah orang tak lagi. Jadi makruh di sisi sebagian orang yang kata tak lagi, tak makruh. Makruh di sisi orang yang kata panas dah, sebab ta'allum bagi dia ataupun menyebabkan dia tak boleh nak isbag, dia tak boleh nak meratakan basuhan dengan sempurna. Bagi orang yang rasa dia tak menyakitkan badan dia ataupun dia masih lagi boleh meratakan basuhan, tak makruh bagi dia. Dia duduk situ lah. Dia nak letakkan satu suhu khusus berapa Celsius, berapa darjah Celsius tu susah lah. Susah sebab dia bergantung pada keadaan individu. Ada lagi? Kalau payah-payah tu tinggal lah. Kalau tidak tak boleh jawab agak. Biasanya ayat mustakmal ni hanya melibatkan masa ambil semayang. Tak, air mustakmal bukan hanya sekadar melibatkan masa ambil semayang. Air mustakmal ialah air yang digunakan macam yang dalam ta'rif untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi ada tiga surah utama sekurang-kurangnya. Mengangkat hadas kecil, berwuduk, mengangkat hadas besar, mandi hadas, dan juga menghilangkan najis. Ini tiga surah yang utama. Ini yang hakiki ya. Macam yang kita bincangkan pada ta'rif taharah. Dan dia akan masuk lepas tu dengan ma fi ma'na izalatun najasah dan ma fi ma'na raf'il hadas. Perkara yang pada makna mengangkat hadas dan perkara yang pada makna menghilangkan najis. Contohnya makna mengangkat hadas, contohnya bagi orang yang silsil baul, orang yang daimul hadas, tu juga menjadikan air yang mustakmal. Ataupun ma fi makna raf'il, ma fi makna izalatun najasah pun masuk juga, ataupun ma ala suratihima, dengan makna dia bukan dia setiap masalah tu dia ada dua kemungkinan. Satu, hasil daripada perbuatan tersebut menjadikan dia mustakmal, satu masalah, kena perincikan ikut masalah. Yang kedua, air yang nak digunakan untuk tujuan tu mesti bukan mustakmal, masalah lain. Jadi dia ada masalah yang berimpun dua-dua tu, ada masalah yang cuma tak boleh guna ayat mustakmal untuk dia, tapi menggunakan air mutlak kepada perbuatan yang sebegitu tidak menjadikan dia mustakmal di masalah asing. Contoh macam basuhan yang kedua ketiga, basuhan sunat tadilah, dia tak boleh guna ayat mustakmal untuk basuhan yang kedua ketiga dan sebagainya. Tapi basuhan yang kedua dan yang ketiga menggunakan air mutlak tu, dia tidak menjadikan mustakmal. Jadi setiap satu masalah tu perlu dipecahkan dua kemungkinan tu. Satu, tak boleh guna ayat mustakmal untuk dia. Yang kedua, air yang dah digunakan untuk dia adakah jadi mustakmal atau tidak. Jadi setiap satu tu dia ada kadang-kadang kedua-duanya sekali. Setiap masalah ada kadang-kadang kedua-duanya sekali. Setiap masalah tu cuma tak boleh guna ayat mustakmal, tapi natijah yang hasil daripada penggunaan tu tidak menjadikan air tu mustakmal. Jadi kena perinci balik setiap satu masalah. Bukan pukul rata buat benda ni semua jadi mustakmal tak. Basuhan yang kedua tak menjadikan air tu mustakmal, tapi tak boleh guna ayat mustakmal untuk basuhan yang kedua. Itu macam untuk daimul hadas tadi, nak guna ayat mustakmal pun tak boleh. Basuhan wuduk dia yang wajib juga menjadikan dia sebagai mustakmal. Jadi ada masalah yang berimpun kedua-duanya, tak boleh guna ayat mustakmal, dan natijah air yang terpisah daripada anggota tersebut menjadi mustakmal. Ada masalah yang itu. Ada masalah yang tak boleh guna ayat mustakmal, tapi menggunakan air mutlak untuk satu tujuan tersebut tidak menjadikan dia mustakmal lain. Jadi kena teliti dan tafsir dalam bab tu lah. Jadi setiap masalah yang berkaitan dengan makna taharah tu kita perinci lah. Makna dia yang paling utama tak boleh guna ayat mustakmal untuk dia. Sama ada kita selepas daripada hasil tujuan maksud kita tu, adakah air tu jadi mustakmal atau tidak, tu makna yang lain. Jadi perincian di situ. Jadi kena perinci satu-satu lah. Perinci sendiri ya.
Kita dah bagi ya takrif, huraian dan makna taharah, apa nama, dah banyak kali kita ulang makna taharah tu. Ini perinci sendiri. Boleh ha, mujtahid belaka. Habis. Wallahu a'lam. Ada lagi? Dia minta ulang pasal syarat ayat musta'mal. Syarat yang musta'mal ada 4. Dan 2 masalah. Ayat keluar. Ayat syarat musta'mal dengan Dan 2 masalah pasal cedok ayat keluar dari kolam dan digunakan ayat yang dicedok untuk okey. Syarat musta'mal dulu. Syarat musta'mal ada 4. Atas qaul yang mu'tamad. Atas qaul yang mu'tamad, syarat musta'mal ada 4. Atas qaul yang mu'tamad, syarat musta'mal, syarat musta'malnya air yang digunakan untuk taharah itu ada 4. Yang pertama, an yakuna qalilan, dia sikit, kurang daripada 2 qullah. Yang kedua, an yanfasila an adwin, dia terpisah daripada anggota. Dia terpisah daripada anggota wuduk ataupun anggota yang diangkat hadasnya. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an yusta'mala fima la budda minhu. Bahasa mudah kita, dia digunakan untuk basuhan yang wajib. Syarat yang ketiga, dia digunakan untuk basuhan yang wajib. Syarat yang keempat, atas qaul yang mu'tamad, bahawa tidak diniatkan bahawa tidak diniatkan irtiraf. Alla yanwiyal irtiraf, bahawa tidak diniatkan tangan sebagai alat untuk mencebok. Ini 4 syarat yang menjadikan air itu musta'mal. Ulang balik. 1, syarat yang pertama, an yakuna qalilan, bahawa air itu sedikit. Syarat yang kedua, an yanfasilal ma'u anil adwi, terpisah air daripada anggota. Syarat yang ketiga, an yusta'mala fi ma la budda minhu, air itu digunakan untuk basuhan yang wajib. Syarat yang keempat, an la yanwiyal irtiraf, bahawa tidak berniat irtiraf, bahawa tidak berniat bercebok dengan tangan tersebut. Tapi syarat yang macam ni syarat irtiraf ni lepas daripada basuhan muka. Lepas daripada basuhan muka. Dan dia untuk basuhan tangan saja. Sebab tu dia letakkan tafsir masalah tadi dengan tepat. Selepas daripada basuhan muka. Maksudnya untuk basuhan kepala dan sapuan kepala dan basuhan kaki tak bincang dah, sebab tangan dah suci daripada hadas. Sebelum daripada basuhan muka, bukan lagi masa yang sesuai untuk mengangkat hadas tangan. Jadi perbincangan irtiraf cuma pada ketika masa yang sesuai untuk mengangkat hadas tangan, bila lepas daripada basuhan muka. Ini saja yang meletakkan syarat irtiraf. Lain daripada tu tak lah kalau dalam masalah wuduk. Kalau dalam masalah mandi, yalah sebab satu anggota. Jadi tangan bersedia untuk diangkat hadasnya bila-bila masa. Jadi kalau kita nak jenis nak mandi, nak selalu mengangkat pelan, baca doa, pemanis muka kan, bagi ringan jodoh, bagi buang siai apa semua tu. Kalau kita pakai tangan tu, maka ketika tu kalau dengan niat irtiraf atas qaul yang mu'tamad tak menjadikan dia musta'mal. Tapi kalau kita pakai qaul yang fatwa yang membenarkan tanpa niat irtiraf, juga tak ada yang musta'mal. Cumanya kalau ikut qaul yang mu'tamad jadi musta'mal. Sebab untuk mandi, tangan boleh diangkat hadasnya bila-bila masa. Sebab tu antara adab mandi junub, antara yang mulanya ialah mengangkat hadas tangan dulu. Sebab untuk mengelakkan musta'mal tu, kemudian basuh kemaluan, lepas tu baru basuh badan. Itu cerita adalah adab mandi. Habis, tu satu masalah yang ditanya. Masalah yang kedua, taswir masalah memindahkan mencebok tadi ni. Mencebok tadi ada 2 masalah lah. Mencebok tadi ada 2 masalah pada masalah ni. Yang pertamanya, dia pindahkan air daripada bekas untuk dia basuh di luar bekas. Untuk dia basuh di luar bekas. Air dalam bekas, dicedok, diangkat untuk dibasuh di luar bekas. Ni kalau ikut qaul yang mu'tamad mensyaratkan irtiraf, mensyaratkan niat irtiraf. Maka kalau kau ikut qaul yang mensyaratkan irtiraf, itu ikut qaul yang mensyaratkan niat cebok, tanpa niat cebok menjadikan air baki dalam bekas tersebut musta'mal. Manakala air dalam tangan tak musta'mal lah, sebab dia masih lagi belum berpisah pada tangan. Tak ada masalah apa. Taswir masalah yang kedua, dia basuh tangan dalam bekas tu, dia selup tangan dalam bekas tu, kocak. Maka selagi mana air tangan tersebut tidak terpisah daripada air tu kekal mutlak. Bila mana dia angkat tangan daripada yang tersebut, yang tu musta'mal. Sama ada dengan syarat irtiraf ataupun bukan dengan syarat irtiraf, ni tak masuk dalam perbincangan irtiraf tadi. Walaupun dua taswir masalah ni sah untuk masalah tadi ni. Cuma masalah yang dibincangkan secara tepat kali ni ialah memindahkan tangan keluar daripada bekas untuk dibasuh di luar bekas.
Adapun mengangkat hadas tangan dengan merejamkan ayak ke dalam bekas, merejamkan tangan ke dalam bekas dan dikocokkan sebanyak 3 kali itu untuk menghasilkan 3 kali basuhan. Selagi mana tangan masih berada dalam air itu tak mustakmal. Bila terangkat tangan daripada ayak itu mustakmal. Ada masalah tu, dua tafsir masalah tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi ya, sagi alim telajak pula lagi. Nanti kita sambung pula. Faslun yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'ati bimulaqatin najasah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.